Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So kalau malam tadi 8.30 Zul sharekan di Discord channel di mana kita tengok bersama-sama iaitu di mana CPI data kita dapat data yang amat bullish. Apa boleh data apa yang boleh nanti Zul akan terangkan di chat dan Zul akan tunjukkan anda kenapakah bullish. Dan semalam kita tengok ada berlaku kenaikan di Bitcoin. Seperti mana yang dijangkakan semalam selepas kita ada pergerakan bullish, satu candle bullish, dan selepas kita break kita punya trend line dan kita terus pergi ke arah kita punya major resistance. So apa pun nanti Zul akan terangkan di chat untuk siapa yang kata masih aku kata keliru ataupun hilang arah market, dan nanti Zul akan tunjukkan ke manakah arah seruan. Adakah kita boleh lagi berlaku kenaikan ke atas ataupun ini hanyalah sebagai bootstrap. Nanti Zul akan tunjukkan di chat dan Zul akan terangkan detail. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah Coin Market Cap. So currently total market cap berada di 868 bilion. So peningkatan hampir 20 bilion, 18 bilion. Macam tu sebab apa, ikutkan sebelum ni kita berada around dalam 850 bilion saja. So volume malam walaupun ada berlaku kenaikan tapi volume tak banyak pun, daripada 30 lebih ke 53 bilion lebih. So meaning dari 30 bilion ke 53 bilion tak banyak berlaku pun perubahan. Mostly dalam penambahan sama juga tadi, dan 20 bilion lebih kurang macam ni lah, almost 18 bilion. Kemudian BTC dominan terus meningkat daripada 38% ke 39.3%. Untuk Ethereum juga meningkat daripada 17% ke 18.6%. So untuk semalam, untuk performance untuk hari semalam, total market increase banyak 2.17% dengan volume increase banyak 44.2. Kemudian BTC juga meningkat hampir 0.5% iaitu 0.5%. So untuk harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 17.7 iaitu dengan peningkatan 3.50. Ethereum daripada 1.2 naik ke 1.3 iaitu 3.73% juga. Kemudian lain-lain altcoin kita tengok ada tak silap Zul. Untuk semalam altcoin tak ada sebarang movement yang drastik pun, hanya Bitcoin saja. So SRP 1.7, Dogecoin 1.4, Cardano 1.7. So tengok lain-lain altcoin semua hanya berlaku pergerakan sedikit je, adalah 1, 2, 3. Contoh di AVAX 5%, ada possible kita boleh tengok sikit AVAX 5% ke apakah movement 5% tu. Kemudian untuk Solana 3%, untuk Toncoin 11% tu tengok kan 9%. Tak pernah buat list lagi untuk Toncoin ni. Chainlink 3%. So kita akan tengokkan beberapa coin. So let's go kita pergi ke chart kita, iaitu sebelum kita pergi ke Bitcoin, kita akan pergi untuk news malam, iaitu kita ada ni CPI data, iaitu CPI data pukul 8.30 semalam. Kita ada sini CPI data. So inilah yang kita dapatkan data yang amat bullish. Kenapa saya cakap amat bullish? Ini dia sebabkan sebelum ni kita ada 0.3. Inilah core CPI dan CPI. So apa beza core dan CPI? Dia akan terangkan sikit. So first kita akan tengok data dulu, iaitu kita jangkakan untuk core CPI daripada 0.3 kita dapat juga 0.3, tapi kita dapat sikit saja iaitu 0.2. So good, peningkatan yang sedikit saja. So peningkatan yang sedikit untuk interest rate adalah bagus. So harga naik itu sikit, expected 0.3 kita dapat baguslah. Kita jangkakan naik 0.3%, tapi yang kita dapat adalah 0.2% saja. So good untuk data ni, amat boleh. Tambah juga CPI, core CPI untuk year of year untuk November daripada 63 target 61, dan kita dapat 6.0. So selagi itulah another bullish data. Kemudian yang penting lagi tengok ni CPI month of month November, kita target adalah 0.4, 0.3, sama juga kita dapat adalah 0.1. Yang ini yang amat aku kata amat bullish. Sebab apa? Month of month turun amat drastik, daripada kenaikan 0.4%, forecast adalah 0.3, dan actual kita dapat adalah 0.1. So jauh tu, 0.4 ke 0.1, penurunan yang amat drastik. So itulah penurunan yang amat bullish untuk semalam, dan itulah menyebabkan market semalam amat bullish. Kemudian CPI pula, inflation rate untuk di US daripada 7.7, jangkaan adalah 7.3, kemudian kita dapat lagi elok iaitu 7.1. So itulah aku kata data yang amat bullish semalam. Kemudian kita akan terang apa tu beza core CPI dan CPI. Benda yang sama, cuma dalam CPI ni dia ada benda yang lagi penting. So dipanggil core CPI. So core CPI ni apa yang maksudnya? Core CPI ni selalunya kalau nak senang tu ceritakan ialah dia mengenai 3 benda, iaitu shelter, tempat tinggal, kemudian energy,
kemudian makanan. So tiga benda ni adalah penting, sebab tu kita panggil core CPI. Sebab apa? Untuk kita hidup, even untuk country, untuk personal pun, untuk kata consumer price index ni, kita akan tengok tiga benda penting ni perlu ada dalam kita punya kehidupan, iaitu makanan, energi dan shelter ataupun tempat tinggal. Itulah penting untuk kita meneruskan kata perjalanan. Yang lain tu adalah kata another additional untuk kita punya whole life. So dua data ni penting. Core pun turun, yang kata CPI pun turun. So ini penurunan yang amat bullish semalam, dan dua ada sharekan di dalam Discord channel malam. Data amat bullish dan kata price terus melakukan peningkatan. So let's go, kita tengok ke Bitcoin, apa yang efek di Bitcoin semalam. So inilah pergerakan di Bitcoin seperti mana pagi semalam dua ada sharekan, kita ada pergerakan bullish di mana kita dah breakout dan kita tunggu retest, tapi berlaku satu candle masuk balik dalam channel. Dan seperti mana tu terangkan semalam, ini adalah pergerakan bullish yang lead boleh price boleh pergi ke dalam kawasan kita punya 18K, iaitu kita punya range antara resistance ni. Daripada swing low, nanti drawkan tu punya Fibonacci tu, daripada high ini to low ini kita akan dapat 0.6, 0.7 iaitu Fibonacci, dan price dah pun sampai di kawasan ini. So persoalannya, adakah price tu akan retrace balik, akan bergu rejection ataupun terus berlaku kenaikan. So kita akan tengok pergerakan ni. First kita tengok RSI. So RSI kita dah pun berada di overbought, start overbought. So dua-duanya OB. So ini apa yang nak tengokkan, currently kita berada resistance. Sekiranya price tu still lagi maintain berada dalam box ini, dan kemudian tengok ada dead cross kat sini, di mana lu nak tengok pergerakan ini, iaitu RSI ini, garisan biru ini, kemudian kuning ini cross. Sekiranya kita dapat cross, meaning stock RSI pun berhasil berada OB. So ini jangkaan kita akan ada good momentum untuk drop bawah. Drop bawah mana? Ada possible sama ada return balik kawasan ni, dan bounce balik ataupun break kawasan ni dan akan drop bawah. So persoalannya, adakah trendline ini masih strong untuk kita monitor untuk next time kalau dia breakout dia akan turun bawah. So trendline ini dah tak legit. Nanti pagi ni Zul akan share kan trendline baru, dan kita akan buat adjustment untuk trendline tu. Macam mana nak adjustment trendline, nanti Zul akan tunjukkan. First kita akan delete dulu yang ini kan ini. So disebabkan kita ada lower low baru ni, kita perlu adjust kita punya channel ni untuk line baru. So yang ni, so daripada low ini, currently kita ada 2 low saja. Sebelum ni kita ada 3 touch, iaitu kita ada 1 touch, 2 touch, 3 touch. Tu disebabkan 4 touch ni breakout dan masuk balik. So touch yang kedua dan 3 tak balik. So kita ambil touch 1 dan touch 2. So ini currently kita akan buat lagi movement yang pergerakan ni. So akan letakkan trendline merah tu. So ini kita akan jangkakan untuk next touch, iaitu 3 touch. 3 touch kita ada 1 touch kat sini, 2 touch ni. So ada possible touch yang ketiga adalah good momentum untuk kita drop bawah. Kenapa? Dia akan terangkan. So itu adalah apa yang tu nak tengok sekiranya price nak jatuh. So currently kita akan sembang, adakah price boleh lagi berlaku kenaikan. So tengok momentum ni, kita berada di kawasan resistance. Sekiranya price ini berada di kawasan 50 dan stock dah beroverbought, dan kita ada bermain dalam kawasan above 50. So ini ada potential untuk price tu naik ke kawasan almost 18.6. So adakah berlaku? Sebab apa? Kita ada key level penting 18.6 dan kita ada kawasan ni, dan even price boleh terus naik sedikit ke kawasan box ini. Another huge resistance kawasan ni, iaitu daripada swing high ini to swing low ini kita akan dapat dalam 0.7, 0.6 antara 20k ke 19k. So ini adalah possible dan berlaku. Dan apakah yang pergerakan yang Zul jangkakan boleh berlaku? Adapun untuk movement, adakah Zul still lagi beli untuk price berjaya tu 14 ke 10? Yes, Zul masih lagi percaya untuk Bitcoin boleh jatuh ke 14k 10k. So kenapa? Nanti kita akan tengokkan. So untuk movement ni ada possible sekiranya price untuk melakukan kenaikan. Yang pertama, kita pun dah berada di kawasan resistance. Sekiranya kita break box ini, so meaning kita akan jangkakan price bagi 18, dan perlu untuk pergi ke box ini price perlu beli 18.6. So itulah aku kata halangan-halangan yang perlu ada. Kali kita berada di dah first major halangan, kedua major halangan dan tiga major halangan. So kita andaikan sekiranya price Bitcoin berjaya naik ke kawasan ini, berlaku pergerakan yang macam ni sampailah ke kawasan ini. So kita berada di kawasan resistance, kawasan channel, dan kalau breakout ni, yes, baru kita akan jangka akan ada lagi kenaikan. Tapi apa yang dikatakan pergerakan ini akan menyebabkan dia akan gain bullish signal, sedangkan kita masih dari first year bearish market, dan kita ada lagi 2 tahun untuk bearish market 23-24. Macam juga kan tahun 23-24 adalah selalunya kita akan sideways. So sama ada kita akan sideways di kawasan ini ataupun sedikit atas, ataupun another last drop, kemudian kita akan naik baru sideways. So ini yang Zul expectation kan untuk berlaku another drop, last drop. So last drop untuk Bitcoin ni ada possible untuk berlaku yang seperti ini.
di mana kita hit sekiranya sama ada berlaku rejection dari kawasan ini, tapi yang dijangkakan dengan pergerakan ni adalah lebih dengan signal yang bullish, dan jangkaan untuk next CPI data dan quarter Fed meeting adalah bulan 1 nanti, 15 bulan 1 kita akan dapat CPI data untuk bulan 12 untuk completekan kita punya bulan tahun 22. So adakah dia akan dapat lagi bullish seperti malam tadi ataupun negatif? Kalau negatif kita akan dapat adapun data itulah data negatif, ada possible masa tu price naik berlaku kenaikan dan berlaku rejection itulah huge drop. Tapi apapun untuk current ekonomi, kita tengok inflation makin berkurangan, so itu good mana untuk keseluruhan market. Tapi untuk kripto masih lagi ada beberapa news ataupun beberapa sentiment dalam market. Contoh yang baru-baru ni kita tengok ada mengenai Binance, kemudian ada juga yang kuarter subscriber ada sharekan pasal Coinbase, kuarter daripada USDT kena ubah pada USDC. Kemudian ada lagi beberapa yang exchanger lain yang kata Coinbase juga, Coinbase. Sebelum ni ada crypto.com. So masih lagi bermain dalam kawasan ini tu. So kita berhati-hati macam kan. Untuk currently yang paling selamat dengan simpan dalam mana-mana exchanger. Kemudian mengenai USDT tu tak sarankan untuk anda jangan simpan banyak dengan USDT. So apapun currently simpan dulu dalam cash adalah better. Sebab apa currently cash ada king. Sebab apa dengan current market kita tahu apa yang akan berlaku next. Make sure anda aku kata securekan anda punya investment dulu, duit investment modal anda sebelum kita invest untuk ada opportunity untuk start tahun depan. Start tahun depan kita akan start in DCA daripada tahun 23, 24 dan tahun 25 nanti kita akan hanya petik hasil saja. So untuk itu, untuk Bitcoin ini data yang penting, iaitu itu akan simpulkan. Yang pertama kita ada trendline ni. Trendline inilah kita nak monitor. Kalau berlaku berakan ni ada possible akan ada huge drop, dan untuk naik kita sama ada dah pun sampai kali kita breakout dah kita punya key level iaitu 17.6. So next key level adalah 18.6. So adakah price akan buat pergerakan ini untuk terus melakukan kenaikan untuk movement dalam channel, kemudian sampai ke major resistance, breakout bawah dan terus jatuh ke bawah. So itulah untuk Bitcoin ataupun kripto jatuh ke bawah adalah jangkakan kena tengok keadaan market currently adalah bullish, CPI pun drop. So apa yang berlaku adalah kita akan dua jangkakan akan ada next event untuk big crypto. So event apa macam tadi ada possible menjadikan another exchange collapse, mungkin stabil coin. So itu akan lead untuk pergerakan another huge drop. Kita akan ada huge drop seperti ini. Jangkaan tu ada huge drop. So ini kita ada regain bullish, ramai yang bullish. Mungkin masuk lagi ada personal, ada yang kuasa masuk long untuk long, kemudian ada huge stop loss kawasan ni, breakout kita akan ada posisi. Itulah fuel untuk kita drop bawah dengan news yang mungkin juga akan next event yang possible drop. So apapun tak ada masalah kalau kita terlepas bottom. Andai kata ini adalah bottom kita, kemudian kita miss price tak apalah, price daripada 16k 20k, kalau kita buy di bottom kita buy di 20k pun macam kan tu ada timeline untuk buy untuk Bitcoin dan altcoin, iaitu antara 15 bulan ni, 15 bulan 12 ke 15 bulan 1. So meaning kalau nanti 15 bulan 1 price dah berada di 20k, tak masalah, masa tu akan DCA saja. Even kalau kita miss sebanyak 4k. So zone macam tu sarankan untuk bottom tu ada letak limit. Zone mungkin terlepas antara 5k ke 10k. So currently berdari pada 15.6 ke katakan price naik sampai 20k. So, ini kita miss banyak dalam 5.4k saja. So, still lagi walaupun anda buy di kawasan 20, consider anda buy di bottom. Sebab apa? Jangan tengok yang kecil. Tengok yang besar dia. Tengoklah anda price buy daripada price itu daripada hampir 70k anda buy di 20k. So, still lagi huge amount discount untuk anda buy untuk bottom. Consider anda still lagi buy bottom walaupun tak dapat sharp bottom. So, macam juga kan, jangan kencang sangat sharp bottom. Macam kan tu letak timeline, dan at least anda perlu expect untuk aku kata jangkaan antara 5,000 ke 10,000 untuk miss bottom tu. So jangan aku kata nak dapat tepat-tepat, memang tak dapatlah, susah nak dapat. Kalau dapat itu adalah rezeki anda. So apapun Zu akan updatekan sentiasa, dan Zu sedang melihat tak ada sebarang lagi pergerakan bullish ataupun signal bullish di bawah ni. Itu yang penting kan, kita nak tengok pergerakan signal bullish. Bila ada pergerakan signal bullish tu, walaupun kita DCA di kawasan 20, itu lebih selamat untuk kita tahu position kita akan berada dalam sentiasa positif. So itulah untuk analisis untuk di Bitcoin. So apapun ada analisis lain, dua data penting kita tengokkan untuk semalam, iaitu pertama kita akan tengok di dollar. So apa yang berlaku di dollar semalam? Dollar dah pun breakout pattern channel yang besar ni, di mana yang ni. So ini pattern channel ni no more dah tak valid lagi untuk kita monitor. So yang ni kita akan delete kan, cuma kita ada boleh monitor trend line ni, and in future nanti kita akan draw balik.
dan kita akan biar dulu. So yang ni price target ni kita akan padam dulu. So currently dollar follow tu punya channel yang tu terangkan semalam, kita ada channel ni dan price dah follow pun kawasan ni. So ada possible untuk melakukan balik kenaikan. Currently lower low RSI ke maintain, so ini ada possible untuk drop lagi. So ini mencegahkan untuk dollar tadi disebabkan news yang cantik semalam, ada possible untuk dollar hit kawasan ini. So trendline yang besar ni tunjukkan gigi daily, kita ada huge trendline ni, trendline putih ni. So untuk dollar boleh drop lagi kawasan ni, dan droppingnya dollar ini boleh menyebabkan aset Bitcoin melakukan kenaikan dan kena sampai di kawasan ni. Kita tengok untuk di daily, stock RSI berada di overbought, oversold, dan RSI juga hampir berada oversold. So ialah momentum good untuk dia naik balik. So itulah possible yang boleh berlaku, dan sekiranya dollar berlaku kenaikan, apa berlaku, aset-aset akan lain terus melakukan dropping. Jadi akan ada possible untuk kita melakukan Bitcoin another last drop. So data yang penting untuk semalam, kita akan tengok ada berlaku huge rejection di S&P 500. Kenapa ada berlaku huge rejection? Nanti dia akan terangkan nanti S&P 500. So ini adalah S&P 500, kita akan tengok di 4 hours semalam. Sama juga kita berlaku breakout, kemudian sebaik saja mana kita berlaku huge balik quarter rejection. So rejection ni nampak S&P 500 ada lagi nampak nak terus melakukan lagi, ada lagi momentum untuk drop bawah sebenarnya untuk di S&P 500 ni. So adakah ini adalah quarter bear flag? Kita tengokkan RSI high tu still lagi on point, movement tu still lagi boleh berlaku kenaikan, tapi berlaku huge rejection semalam. So rejection tu hati-hati, sebab apa menjadikan dolar pun tunggu masanya, walaupun ada sikit lagi berlaku peningkatan, ada possible boleh begin balik. So dalam short term movement, yes, ada possible untuk berlaku kenaikan. Tapi untuk hari ni kita ada data penting. Ini sebab apa data penting ni? Kita ada Fed meeting, iaitu Fed meeting dah pun start semalam. Semalam kita dapat CPI data 14 hari bulan. So untuk hari ini, hari semalam dah start pun, iaitu meeting. Kemudian hari ni 14 hari bulan kita akan dapatkan data kita punya interest. Berapakah base rate untuk kenaikan interest rate. So untuk hari ni kita akan tengok pukul berapa. Nanti kita akan tengok kat sini ada tak pukul berapa boleh tengok. Today tengokkan dalam pukul, kita akan tengokkan Jerome Powell speaking. Kita akan speak pukul ni, tengokkan ada tak kat sini. Oh ini 13, sorry 13 kita tengok tomorrow baru ingat. Okay, tomorrow CPI December interest. Okay ni adalah kita tengokkan pukul 3 petang kita lah. Inilah tu punya jam, pukul 3 pagi. Sorry, ini pukul 3 pagi. So dalam pukul 3 pagi malam ni 3 pagi kita akan tengokkan interest rate berapa. Kemudian kita akan ada juga informasi yang penting kita nak tengok ini. So around 3 pagi besok kita akan dapatkan interest rate kita berapa base rate tu, dengan kita dapat positif CPI untuk pagi ni. Semalam malam tadi. So ini ada possible kita akan dapat untuk high adalah 0.25% saja macam Fed cakap. So kini kita dapat 0.25 base point. Macam ni Pak ni 25 base point jangkaan. So meaning kalau kita dapat meaning kita akan ada another kenaikan. So kenaikan. So meaning macam kan good untuk Bitcoin sendiri sebenarnya. Untuk short term ada possible untuk berlaku lagi kenaikan seperti mana dua analisis tadi. Ada possible Bitcoin boleh naik lagi ke 18.6 ataupun maksimum ke dalam kawasan almost 19.20 ataupun kawasan resistance ni sebelum berlaku dropping itu nama menjadikan untuk current ekonomi nampak inflation dan internet tentu berjaya. Kenaikan interest rate tu berjaya untuk mengekang kenaikan inflation. Tapi untuk di kripto untuk another drop ini menjadikan untuk another drop untuk completekan tu punya tesis untuk price another drop ke kawasan 14k. Drop ini perlu another big event. Big event apa? Kita tahu ini adalah event untuk FTX. Sebelum ni kita ada 3 Arrow, Luna. So apa next event tak pasti. Mungkin another big exchanger yang drop. Tu kali kita dah bermain pun dalam Binance pun dah ada sikit-sikit. Aku kata Fed news. Kemudian kita ada juga untuk di Coinbase. Tu banyak. So itu ada possible untuk kita punya field up untuk net drop. So apa pun kita akan buy kan. Kalau dapat 14k kita akan buy. Kalau price even dia 20k pun bulan 1 bulan 2 nanti kita akan DCA saja. Walaupun kita buy di 20, miss hanya 5k saja, still lagi kita buy bottom. Sebab apa price still lagi drop dalam 80%. So guys, itulah untuk analisis Bitcoin, DSY dan juga dolar. So mungkin tak sempat nak pergi ke coin lain. Tinggal pasal AVAX, Solana dan juga aku ada Toncoin. So kita akan pergi singkat je AVAX dah ada kat chart ni. Kita tengokkan, kita akan jenguk aja AVAX di 4 hours kita dah
price regain above 13k, kita boleh naik balik kawasan atas. Kemudian kalau ikutkan di Solana pula kita akan tengok Solana. Okay, Solana kita nampak price still movement dalam kita punya pergerakan channel ni. So dia react, so kita bound di kawasan key level support kita 12k, $12. So kalau breakout ini kita boleh menuju ke kawasan 18k, dan kita ada omah dalam middle trend line lebih besar ni, ialah kawasan omah dalam kawasan ni. Kita nampak possible boleh berlaku bull trap, follow pergerakan Bitcoin, drop itu ada possible another drop. Untuk sekiranya kita lost position 12k ni, $12 ada possible kita pergi ke kawasan $4. So itulah untuk Solana. Dan kalau kita miss target pun almost kan dalam 5 ke $10 untuk miss target untuk bottom Solana. Kemudian kita akan ada juga Toncoin. So Toncoin tadi kita tengokkan Toncoin, kita tengok market dulu kat mana dia punya pair adalah di KuCoin, Ton USDT. So kita tengokkan Ton USDT kita ada di KuCoin. So coin, okey, coin yang baru saya naik kemudian dah stabil di kawasan ni. So meaning untuk ini dia ada key level kita boleh kata yang first, yang inilah kawasan support. So inilah penting, kalau dia lost position ni meaning another drop itu tak boleh lost lagi kawasan ni. So ni kalau Carbon Saber kita akan support dia ni. So ini adalah kita punya support. So 1.8 dah support, kali price nak melakukan kenaikan sampai mana kita boleh measurekan kita punya return, high dan low ini. So return kita berada di kawasan ni. Ada possible untuk price ni naik sampai ke kawasan ni, kemudian barulah berlaku rejection. So seperti mana mencakapkan di Bitcoin akan juga ada possible untuk berlaku kenaikan. So ada possible dia boleh berlaku kenaikan ni, dan ada possible berlaku huge rejection. Rejection tu nak sampai mana? First support dia adalah swing low to swing high ni, kita akan ada support kita akan berada di kawasan ni. So align macam tu juga ni, kita ada key level di kawasan 1.3 dan major support kita untuk Fibonacci berada di kawasan tu. Ada price, ada possible, dan kita tak boleh lost position support. Selagi mana price tu bermain dalam kawasan support resistance ni good, secara untuk long term. Tapi kalau breakout bawah ni, kata hati-hatilah. Dan RSI dan stop RSI juga berada dah overbought, so kita berada resistance. So bukanlah masa untuk good untuk buy. Kalau nak buy, anda make sure anda buy di kawasan support ini, adalah lebih selamat untuk anda buy. So itulah untuk di Toncoin. Jangan lupa untuk pergi ke ruangan komen. So ruangan komen untuk semalam, ada tak yang bertanya pasal coin Hydra, dengan Hydra, Coinbase, USDC, kemudian Hydra. Kita tengok Hydra kejap. Hydra USDT. Kita tengok Hydra coin, dia punya pair apa? Hydra. Okay, tak sebut yang ni Hydra. Kemudian kita akan tengok market KuCoin. So Hydra USDT di KuCoin juga. So Hydra USDT, HYDRA USDT. Okay, di KuCoin. So untuk permintaan tu kita akan, tu tak pernah buat coin ni. So di daily dulu, kita pergi daily. So first kita tengok dia punya last support dalam kawasan ni, iaitu harga opening dia. Harga opening, ataupun kita tengok kat sini ada sedikit. Kita akan letak 2, 1, kemudian harga opening kat sini. Kemudian kita tengokkan lagi ke atas price yang ini, kita ada support, major support ni kita ada key. So meaning kita ada bump tu, nampak? Kita high, ada support. So meaning kita ada huge return. So ini adalah niat huge return. Sebab apa? Price bermain below line ni. So ini adalah huge return kali support. So price kalau ni berada di major support, dan ada possible kalau loss sikit lah kita punya support lah berada 1.18 adalah last support dia, last lantai. Kalau breakout juga 1.1 ni meaning free fall lah. So apapun untuk current market, tengok di 4 hour di daily, RSI berada oversold, store RSI berada above ni. So still lagi good momentum untuk naik melakukan atas. So ini ada possible dia akan ada berlaku huge support kawasan ni. Cuma jangan loss saja position ni, sebab akan daily tengok kan 1, 2, 3, 4 candle dah cuba break tapi gagal. So meaning bottom ini aku kata pun $1.4 ni kalau consider strong. So kalau anda nak invest, anda boleh pelan-pelan buy di kawasan 1.4 ataupun 1.1. So make sure anda invest duit anda expect boleh loss, sebab apa price ini dah drop omah dalam kawasan ni. Untuk pergerakan long term dia dah kuarter huge pump dan huge drop. So pergerakan ni maknanya pergerakan ni naik atas. So ni lah agak atas dia. So kalau anda nak buy juga Hydra ni, boleh consider buy. Sebab apa? Tapi make sure anda tengok di Bitcoin juga.
Macam Zul ada letak timeline sekiranya Zul nak buy Hydra ni, macam Zul akan tunggu timeline Zul di Bitcoin tu selepas 15.1, kemudian kalau still lagi berada di kawasan 1.5, Zul akan start buy Hydra sekiranya Zul nak buy Hydra lah, ataupun sekiranya inilah coin yang Zul nak buy. So bagi Zul, anda boleh tengok buy di kawasan 1.4, 1.1 dan make sure anda punya invest duit expectation loss dan kaji punya fundamental. So itulah untuk Hydra. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So pun malam nanti macam biasa, malam ni Zul sempat Zul kerja pagi, so Zul akan balik tapi lah 3 pagi kan, tu 3 pagi tak saja Zul akan jumpa anda net review untuk kita tengokkan data untuk berapakah inflation, berapakah rate interest rate akan dinaikkan, tapi juga kan Zul jangkakan akan naik sikit saja 0.25 disebabkan data yang bullish untuk semalam, disebabkan CPI yang bullish, so meaning interest rate mungkin akan dinaikkan juga antara 0.25 ke 0.5. So mean kalau untuk Fed nak agresif lagi, kalau naik 0.5 pun consider still good, sebab apa, dia akan effect another good reaction daripada inflation untuk another drop. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di net review. Assalamualaikum, bye bye. Your fucking hands up.